Selamat datang, salam sejahtera. Jana Wibawa. Anda pasti mengikuti perkembangan tentang Jana Wibawa ini. Ramai orang kata ini bukan lagi Jana Wibawa, tapi sudah jadi Dana Wibawa. Dana dibawa. Mereka kata bukan lagi Jana Wibawa, tapi dana dibawa. Tahu apa dibawa? Diambil lah macam tu. Tapi yang mengejutkan hari ini, Azmin Ali tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, memberi pula penjelasan dan memberi pula komen yang mengejutkan Ismail Sabri Yaakob. Sekarang ini sudah mula lompat sini, lompat sana, salahkan orang, salahkan ini, nak cari orang, nak dikenakan, nak cari orang untuk dikaitkan. Begitulah politik kan. Dah mula takut ke? Itu persoalannya. Azmin Ali membangkitkan satu persoalan yang menarik perhatian kita semua dalam arena politik hari ini. Apabila Azmin Ali menyatakan, Ismail Sabri teruskan Jana Wibawa, tapi cuma bersatu jadi sasaran, kata Azmin Ali. Kenapa jadi begitu? Mungkin kamu ada penjelasan. Ismail Sabri teruskan Jana Wibawa, tapi cuma bersatu jadi sasaran, kata Azmin. Pada pendapat saya, yang meneruskan itu mungkin tiada masalah, tapi yang memulakan dananya itu yang pada permulaan, itu mungkin yang ada masalah. Mungkin Ismail Sabri Yaakob hanya meneruskan, dia tak tahu apa-apa pun tentang transaksi-transaksi keuangan. Mungkin dia tak tahu pun, sebab dia hanya meneruskan sebagai Perdana Menteri. Mungkin itu yang berlaku. Tapi Azmin kata, kenapa Ismail Sabri teruskan Jana Wibawa tapi cuma bersatu jadi sasaran? Apa pendapat kamu semua? Tinggalkan komen Anda. Meskipun di depan tindakan saman, Perikatan Nasional tetap dengan pendirian bahwa dakwaan rasuah yang menyelubungi program Jana Wibawa adalah konspirasi kerajaan terhadap gabungan itu. Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Mohammed Azmin Ali, menyoal, mengapa hanya pemimpin bersatu sahaja yang menjadi sasaran penyiasatan dan pendakwaan, sedangkan program itu diteruskan ketika UMNO menerajui kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Jika Jana Wibawa yang menjadi fokus siasatan SPRM, saya tahu bahwa program ini diteruskan ketika kerajaan persekutuan diketuai Barisan Nasional selepas Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Malah, banyak kelulusan projek diberikan ketika Barisan Nasional mengetuai kerajaan, kata beliau. Kenapa hanya pemimpin bersatu yang menjadi sasaran siasatan dan pendakwaan, sedangkan pemimpin Barisan Nasional dikecualikan soalnya pada satu kenyataan hari ini? Pada pendapat saya, mungkin kelulusan projek yang diberikan Barisan Nasional ketika Barisan Nasional mengetuai kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri Yaakob tiada masalah. Mungkin itu sebabnya Ismail Sabri Yaakob tiada isu untuk disiasat oleh SPRM. Projek-projek yang diberikan mengikut tata kelola perolehan. Jadi, kalau tiada masalah, apa nak takut? Kalau tak ada masalah, apa nak takut? Berani kerana berar, takut kena salah. Takkanlah pula nak buat siasatan yang direka-reka untuk Ismail Sabri Yaakob, semata-mata untuk mau mengaitkan Barisan Nasional. Jadi tak adil lah macam tu kan. Kalau ada kes, saya percaya Ismail Sabri Yaakob juga akan turut sama disiasat. Masalahnya mungkin tidak mempunyai apa-apa kes. Laporan polis pun tidak ada dibuat untuk Ismail Sabri Yaakob. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin Parti Bersatu, seperti yang dinyatakan oleh Azam Baki, mereka menyiasat sesuatu kes itu bukan karena arahan sesiapa, tetapi kerana adanya laporan daripada netizen ataupun daripada rakyat kepada SPRM maupun kepada PDRM. Apabila itu berlaku, pastilah siasatan akan dibuat.
Antaranya, Azmin turut membangkitkan bahawa pertuduhan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan adalah bagi kesalahan yang didakwa dilakukan pada 2022 untuk satu pertuduhan dan antara Julai 2022 dan September 2022 untuk pertuduhan lain. Sedangkan, kata beliau, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bagaimanapun telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 16 Ogos tahun 2021. Azmin mendakwa ini menunjukkan kerajaan perpaduan pimpinan PH dan BN menggunakan institusi kerajaan untuk menganiayai lawan politik bagi menjejaskan kredibiliti Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang di 6 negeri, kata Azmin Ali. Azmin Ali menegaskan bahawa inilah konspirasi jahat kerajaan PHBN untuk menyelamatkan kedudukan mereka yang semakin tidak popular di mata rakyat, seperti mana yang ditunjukkan dalam kajian sentimen awam yang terbaru. Dakwanya merujuk tinjauan yang dijalankan oleh O2 Research Malaysia Sdn Bhd. Pada pendapat saya, mungkin boleh juga dikata bukan PHBN yang sedang kehilangan popular, tetapi Perikatan Nasional lah yang semakin hari semakin hilang popular. Auranya sudah mula malap berbanding dengan PRU 15. Kenapa? Ada terlampau banyak isu yang telah pun secara sendirinya melemahkan Perikatan Nasional itu. Pun begitu, sekumpulan ahli akademik mengkritik kaedah tinjauan itu, mengatakan populasi yang ditinjau bukanlah mewakili pengundi yang boleh memesongkan hasil dapatan. Kenyataan Azmin itu sebagai maklum balas terhadap notis undang-undang daripada Barisan Nasional yang menuntut Muhyiddin dan Azmin Ali memohon maaf secara terbuka atas fitnah dan membayar pampasan. Ini merujuk dakwaan Muhyiddin dan Azmin bahawa pertuduhan berkaitan jana wibawa terhadap Wan Saiful dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad merupakan sebahagian usaha Pakatan Harapan PH dan BN untuk melumpuhkan PN serta menutup kelemahannya sendiri. Azmin berkata dakwaan itu berdasarkan penyataan dalam laporan polis yang dibuat oleh Sayap Pemuda Bersatu pada 15 Februari. Azmin mendakwa pada 13 Januari, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah berkata kluster mahkamah baru akan muncul daripada Perikatan Nasional. Kluster mahkamah merujuk label terhadap pemimpin Barisan Nasional yang menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah, khususnya semasa pentadbiran PH pada 2018. Ketua Penerangan UMNO Isam Jalil juga membuat kenyataan yang sama pada 27 Januari walaupun tiada pertuduhan ketika itu. Wan Saiful, 48 tahun, pada 21 Februari lalu dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta yang dikatakan ada kaitan dengan projek Jana Wibawa semasa pentadbiran Perikatan Nasional sebelum ini. Turut diheret di mahkamah adalah Adam Radlan Adam Muhammad yang juga adalah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut. Bagaimanapun, kedua-dua pemimpin parti itu mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pertuduhan tersebut dengan jelas menunjukkan terdapat konspirasi fitnah palsu terhadap Bersatu dan PN yang disusun secara tidak cermat, kata Azmin Ali. Wah, pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, ini perkara yang paling hangat, paling mengejutkan untuk Ismail Sabri Yaakob. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.